Pada malam ini, kehadiran kita pada malam ini nampaknya begitu menggalakkan, dan insyaAllah sama-sama kita membantu perjuangan menegakkan kebaikan ini, tuan-tuan dan puan-puan. InsyaAllah kita perlu memerlukan suntikan dana untuk menghadapi PRU yang ke-13 yang akan berlangsung, yang akan diadakan pada bila-bila masa sahaja. Sementara unit amal meneruskan tutupan derma dalam kurang 3 minit ini. Sekali lagi diumumkan bahawa siaran kita pada malam ini disiarkan secara langsung melalui TV PAS www.tv Makmur dan juga TV kawasan PAS Kuala Kerau. Para petugas unit amal sudah teruskan ke seluruh pelosok dalam ruang-ruang dalam gelap bawah pokok tu pun ada. Alhamdulillah kita menerima dengan baik kehadiran semua orang ramai tuan-tuan dan puan-puan yang sudah datang mendengar untuk mendapat info yang terkini dan juga kebenaran yang akan kita bentangkan pada hari ini, pada malam ini. Minta maaf. Sedikit pengumuman juga, pada bulan 1 insyaAllah akan diadakan ceramah oleh Bob Lokman. Tadi Datuk telah umumkan insyaAllah ramai-ramai kita datang di dataran Masjid Lama seawal mungkin pada pukul 7 malam dalam pelancaran kempen Selamatkan Kedah yang turut dihadiri oleh Presiden kita sendiri insyaAllah, yang juga dibentangkan oleh Dr. Rosli yang merupakan timbalan Gubernur Negara. Tuan-tuan, berhubung apakah yang perlu diselamatkan, apakah yang perlu kita selamatkan berhubung dengan Perda. Perda ini bagus, Perda dah baik tuan-tuan. Ketika ada perkara yang kita merungsingkan kita telah didedahkan oleh Abang Datuk tadi berhubung dengan kepincangan yang berlaku dalam Perda. Hadirin dan hadirat tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, sekarang marilah kita sama-sama mendengar dan mengikuti ceramah yang akan disampaikan, penerangan yang akan disampaikan oleh ahli Parlimen Pokok Sena, iaitu merupakan naib Presiden PAS Pusat yang berbahagia Datuk Haji Mahfuz Omar. Dengan segala hormatnya dipersilakan. Takbir. Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang mulia pengurusi majlis, yang berbahagia Datuk Ustaz Penerangan Jalman Penerangan PAS Pusat, juga selaku Penudaya PAS Negeri Pahang, berbahagia kepada Presiden Saudara Malak, merupakan timbalan pengurusi Dewan Himpunan Penyokong PAS, Saudara Pengarah MTB Jengka dan hadirin berkuasa, pimpinan PAS kawasan Kuala Kerau, pimpinan masyarakat, tuan-tuan dan puan-puan, ibu bapa, muslimin dan muslimat yang dihormati sekalian. Pertama sekali syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah keizinannya pada kita semua pada malam ini dapat bersama dalam satu majlis ceramah yang dianjurkan oleh PAS kawasan dan juga MTB Jengka ini, yang bertujuan untuk memperjelaskan kepada masyarakat dan rakyat tentang perkembangan situasi semasa yang sedang berlegar dalam masyarakat di negara kita dan juga di peringkat antarabangsa. Saya mengucapkan ribuan terima kasih kepada pihak PAS kawasan dan juga MTB yang telah sudi menjemput saya dan memberi peluang pada saya untuk bersama dengan tuan-tuan pada malam ini. Dan kita telah pun baru menyambut kedatangan tahun baru Hijrah 1433, dan ini merupakan satu suntikan yang saya percaya bahawa sempena tahun baru ini akan memberikan satu bukan sekadar harapan baru, tetapi akan memberikan satu warna dan wajah baru
kepada masyarakat seluruh dunia, bukan sahaja di dalam negara kita. Maka sudah tentulah kalau konteks negara kita ini, dia akan juga turut memberikan wajah baru, kerana dunia sekarang sedang bergerak kepada wajah baru. Apatah lagi kalau kita lihat bahawa di penghujung dan di awal menjelang tahun baru Hijrah ini, kita dapat melihat bagaimana perubahan-perubahan yang sedang berlaku di seluruh dunia. Bagaimana apa yang dikenali sebagai Arab Spring, yang menunjukkan bagaimana gerakan perubahan yang dituntut oleh masyarakat dan rakyat di negara-negara Arab dan juga di benua Afrika, yang menuntut kepada perubahan politik di dalam negara mereka. Dan ini telah pun memberikan kemenangan khususnya kepada gerakan Islam yang sedang diterima oleh masyarakat antarabangsa hari ini. Kalau dulu di negara-negara yang Arab sendiri pun gerakan Islam ini masih jauh ketinggalan, tidak diterima. Sukar untuk masyarakat dan rakyat, walaupun yang majoritinya orang Islam nak terima Islam. Seperti mana di Tunisia, seperti mana di Mesir umpamanya. Sekatan demi sekatan, ketakutan masyarakat begitu cukup menakutkan terhadap gerakan Islam di Tunisia dan juga di Mesir. Tetapi alhamdulillah, hasil daripada tidak kecewanya pemimpin-pemimpin dan pejuang-pejuang Islam di seluruh dunia, khususnya di negara-negara ini, terus mengharungi cabaran, fitnah, ujian yang melanda gerakan Islam ini. Kalau di Tunisia, mereka menghadapi pemimpin gerakan Islam di Tunisia, di Mesir dan juga di dunia Arab, menghadapi tekanan yang cukup berat, seksaan yang amat sangat. Saya pernah bertemu dengan Rashid Ghannouchi, pemimpin gerakan Islam di Tunisia, yang sekarang sudah kembali sama memimpin gerakan Islam di Tunisia dan memimpin gerakan menghadapi pilihan raya, dan akhirnya parti Islam menang di Tunisia baru-baru. Saya pernah bertemu dengan dia bersama dengan arwah Datuk Haji Fadhil Muhammad Noor di kota London. Apabila beliau terpaksa macam dibuang negeri, terpaksa lari bersama dengan pengikutnya untuk mencari tapak, bukan lari kerana takut, tetapi daripada luar negara di London, mereka memutus pesanan-pesanan yang berterusan melalui proses pentarbiahan PJJ kepada masyarakat dan rakyat di Tunisia. Dan akhirnya kesedaran yang terhasil daripada cabaran yang dilalui oleh pemimpin dan ahli-ahli gerakan Islam itu akhirnya telah membuahkan hasil baru-baru ini. Gerakan Islam menang di Tunisia. Dan baru-baru ini, alhamdulillah, Ikhwan Muslimin di Mesir berjaya menang besar, dan dijangka akan bekerjasama dengan parti yang lain untuk membentuk kerajaan baru Mesir. Dan saya katakan bahawa ini merupakan satu perkembangan bagaimana masyarakat Islam sendiri sudah mengislam. Sama seperti mana di negara kita di Malaysia ini. Dulu orang susah nak terima PAS. Bukan kata Hindu macam bala nak terima PAS. Hindu macam bala nak terima PAS. Memang susah tu. Orang Islam sendiri pun payah nak terima PAS. Orang Islam sendiri pun payah nak terima PAS. Dulu ni Pak depan jadi pun ramai UMNO, bekas UMNO. Susah nak terima PAS, Sebab apa? Sebab ditakutkan oleh UMNO ni. UMNO, pemimpin UMNO ni menakutkan orang Islam, orang Melayu kepada PAS. Okey, pukul 3 pagi masuk gulai ayam kampung, punya nak ra'i anak buah main rumah dia. Singgah nak balik pada Kuala Lumpur, nak balik Kedah, singgah rumah dia. Dia tak mungkin masuk dia kata, hang tidur aku lama orang saya. Haji Isa nama dia, Haji Isa. Haji Isa dengan mak Jawa dia duk cerita kasi dia kata, aku ni mau tak tahu dah habis kata. Daripada Alor Start sampai ke Perak ni dia kata, puasa tak ada balai, aku tak kenal lagi lokap dia kata. Tak ada apa, mana yang sama pada orang tak tu.
Melawan semua dengan UMNO sampai masa ini. Bukan pemimpin besar. Mak Jawa bukan pemimpin besar. Mak Jawa pemimpin biasa, pemimpin kecil. Ceramah-ceramah PAS ni duk jual ubat apa nama? Dulu kan ada buah macam-macam itu duduk layuk. Macam bam tu kan orang panggil tu. Dia ada biji-biji dia, buah macam-macam dia layuk dengan TFP. Ni buat untuk nak bagi apa? Hilang sikit pening-pening parah. Dia ingat itu kan? Ini malah tapi dia aktivis daripada zaman menghadapi pemuda rasak, pemuda tahan rasak zaman UMNO. Maknanya saya nak sebut bahawa kesabaran orang-orang seperti inilah sampai kepada pemimpin sabar menghadapi ujian, menghadapi berbagai-bagai kerana dan mehna. Tapi akhirnya kita lihat hari ini orang sudah mulai terima. Orang bukan Islam macam bala Hindu pun boleh terima. Sebab itu saya akan cakap bahawa dah, bala sendiri pun tobat dah tak mau UMNO. Dah dulu Hindu dengan UMNO dia macam tengok-tengok dah lah. Ada orang betul lah. Tak terliuk dah lari. Tak terliuk dah lari. Lah tengok UMNO macam terliuk dah. Tak mau dah lah UMNO. Apa dah. Dah dulu lah orang Hindu dengan UMNO dah. Allah ya. Ya amah lah. Tapi lah dia dah tobat dah dengan UMNO. Tak mau dah tahu dah kata UMNO nak tibu. Jadi hak Melayu, hak orang Islam sendiri pun hari ini sudah ada satu perkembangan yang menunjukkan bahawa kita mulai kembali melihat bahawa bukan sahaja untuk melihat nak menolak UMNO, tetapi melihat bahawa kebaikan dan kebesaran Islam yang diperjuangkan oleh PAS. Kita bukan sekadar kalau nak tolak UMNO, memang nak tolak UMNO, tapi kerana apa? Kerana kebesaran, kebenaran perjuangan Islam diperjuangkan oleh PAS berbanding dengan kepalsuan, pembohongan dan penipuan perjuangan yang diperjuangkan oleh UMNO dan Barisan Nasional. Ini saya katakan bahawa satu perkembangan yang bawa anak-anak muda hari ini. Lah, anak-anak muda tu tengok dalam internet ni. Ni kes perhimpunan lagu UMNO ni. TV3 ni tak saya pun tak tahu, kita ni jarang dia tengok TV je lah. Pergi ke sana, pergi ke sini. Tambah pula musim parlimen ni, kami daripada bulan 10 semalam baru hadir. Baru semalam serah macam. Tiga tak bawa kulit kuning ni. Tidak kalau bawa kulit kuning, gulai likat, gulai telur. Usah kan? Serah atas dengan apa-apa Tuan Ketua Dewan. Start daripada hari pertama sampai kemarin. Hari pertama tu 10.30. Semalam saya hari live sampai 8 subuh. Sebab tu saya mula-mula bagi semalam tarikh tu. Saya teringat lepas tu, sehari lepas saya bagi kat benda tu saya teringat ni hari live bahaya. Saya tukar malam ni 10.30. Isnin, Selasa, Rabu 10.30. Hari Khamis tuan kata yang tuan kena balik rumah. Itu tak boleh sampai 10.30 nanti ada orang marah kat dia. Jadi saya nak sebutnya bahawa saya jarang tengok TV. Tapi bila main Presiden Agung UMNO ni tuan-tuan, dalam internet ni anak-anak muda ni dia marah, dia maki. Kes apa? Kes pasal ada satu cerita drama kalau tak silap saya petang-petang. TV3 atau tak silap saya, drama pasal cinta. Saya pun tak tahu nama apa, tak ingat saya baca. Jadi drama tu terpaksa ni ditiadakan kerana apa? Kerana ni dosia persidangan Agung UMNO. Dia pun punya marah, dia kata UMNO tak guna, UMNO punya pasal kami tak tengok gambar cinta. Punya meluat marah kat UMNO dengan tangan tu. Dan ini saya katakan bahawa satu perkembangan. Dan saya mengharapkan bahawa dengan kedatangan tahun baru hijrah ini, dengan semangat hijrah yang ditunjukkan oleh Nabi SAW dengan generasi awal Islam yang memperlihatkan kepada kita bagaimana kedatangan Nabi ialah untuk membentuk akhlak yang mulia, membentuk dan membina sifat dan akhlak mulia di kalangan masyarakat dan umat seluruhnya. Dan inilah saya katakan bahawa semangat hijrah ini kita mari untuk membentuk etika dan moral masyarakat. Mari kita bina, kita ambil semangat hijrah ini untuk apa? Untuk membentuk dan memperbaharui etika dan moral masyarakat dan umat secara keseluruhannya. Bermakna bahawa kita harus ada etika, kita harus ada moral, kita perlu ada harga diri. Kita tidak boleh dipermainkan semudah itu
oleh pemimpin-pemimpin UMNO dan Barisan Nasional. Sebab itu saya katakan bahawa etika umat dalam Islam, moral umat dalam Islam ialah manusia yang penuh hidup berintegriti berasaskan kepada akidah, syakhsiah dan akhlak yang mulia. Inilah yang harus ada dalam diri umat Islam. Sebab inilah yang disebut oleh Nabi SAW, antara maksudnya bahawa tidak akan, aku diutuskan untuk apa? Untuk memperbetulkan akhlak di kalangan masyarakat. Nak memperelokkan akhlak di kalangan masyarakat. Dan akhlak inilah yang harus kita bina. Kita tidak boleh memperlihatkan akhlak yang sumbang dan sumbing dalam kehidupan masyarakat kita. Akhlaknya adalah bermakna bahawa kita harus ada akhlak dari sudut bukan sahaja perlakuan baik dan sebagainya, tetapi dari sudut amanahnya dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawab yang diberikan ke atas kita. Inilah yang dicuba nak diterjemahkan oleh PAS dalam membawa satu pembaharuan politik kepada masa depan dan lain. PAS, tuan-tuan, saya dah sebut pada tuan-tuan malam ini, PAS bukan nak beri harapan lagi kepada tuan-tuan. UMNO hari ini dia nak bagi harapan. Baul, dia nak memperbaharui harapan, dia nak beri harapan, nak meyakinkan kembali setelah dia lihat bahawa orang Melayu, umat Islam dan seluruh masyarakat sudah kecewa dengan UMNO hari ini. Hari ini baru Datuk Najib berucap kemarin, Muhyiddin berucap, akhbar semua pakat ulai kata bahawa UMNO sudah pulih, memberikan harapan baru kepada Melayu, khususnya dalam konteks Melayu, beri harapan baru kepada Melayu. Kenapa mereka nak sebut beri harapan Melayu baru kepada Melayu? Kenapa mereka nak sebut soal harapan baru ini? Apakah selama ini mereka tidak pernah beri harapan? Pernah. Tapi kenapa mereka nak berikan harapan baru? Kenapa? Karena Melayu sudah kecewa dengan gelagap UMNO dan pemimpin-pemimpin UMNO. Cuma UMNO hari ini, harapan mereka tak nak lain. Mereka cuba memberikan harapan kepada orang Melayu dengan apa? Dengan bersandarkan kepada DAP. Menjadikan DAP sebagai alat untuk nak mengembalikan kepercayaan orang Melayu kepada UMNO. Dengan menimbulkan keresahan, kerisauan, kebimbangan terhadap DAP. Dengan harapan bahawa dengan ketakutan orang Melayu kepada DAP, sekaligus orang Melayu akan menolak PAS dan menolak Pakatan Rakyat dan kembali kepada UMNO dan Barisan Nasional. Ini saja. UMNO dah tak berupaya nak meyakinkan orang Melayu dengan keupayaan mereka, amanah mereka, keterusan mereka. Orang dah gelap hari ini. UMNO dan syarikat dalam isu lembu ni diselamatkan oleh polis. Perhimpunan Agung UMNO diselamatkan oleh polis. Saya katakan bahawa syarikat UMNO dan Perhimpunan Agung UMNO tahun ini diselamatkan oleh polis. Kalau tak kerana kenyataan ketimbangan Ketua Polis Negara, huru-hara Perhimpunan Agung UMNO. Huru-hara Perhimpunan Agung UMNO. Saya katakan bahawa kalau tak kerana kenyataan Ketua Polis, ketimbangan Ketua Polis 2 hari lalu yang mengatakan tak ada kira pecah amanah dan sebagainya, huru-hara Perhimpunan Agung UMNO. Betul. Saya tahu saya baik dengan kawan-kawan dalam UMNO ni. Hak mana yang duk bertahan? Ketua Wanita UMNO. Saya tanya depan. Saya kata hang duk tahan ni. Ada parlimen ni, ada parlimen UMNO. Saya kata hang duk tahan ni. Hang dapat overgod. Dia kata ada abang. Betul yang abang aku take ilmu makan abang. Tak abang lah. Habis yang duk tahan abang sangat. Bayarlah bang. Parti bang. Nak selamatkan parti. Kami turun lagi rasa. Abang kata. Dasar nak sebutnya hari ini bahawa inilah dia sikap pemimpin-pemimpin UMNO. Mereka tahu bahawa keburukan dilakukan oleh di kalangan pemimpin-pemimpin UMNO. Tapi saya katakan bahawa polis penyelamat kepada Perhimpunan Agung UMNO. Tadi saya jumpa, saya sidang parlimen ni dah. Parlimen bagi tidur di hotel. Kita duduk di hotel lah.
Tapi tadi lepas Jumaat saya pun keluar lah pergi duduk di pejabat balik. Saya duduk di hotel depan dengan PWTC. Hotel kat The Mall. Legend hotel. Sekarang ni Sunway Putra nama dia. Penuh lah perwakilan UMNO tidur situ. Naik lift sekali, balik baru 3 hari tu. Jadi duduk sembang, minum pagi kali. Saya ada benar-benar, dia abang lah daripada ni, dapat Sabah, umpamanya. AJK bahagian. Tapi macam lah. Dia kata, payahlah Dato'. UMNO ni main duit banyak. Dia dah main duit banyak. Tapi dia duduk pada UMNO. Saya pun duduk. Orang duduk pilah dia dah. Tapi hati dia tak nak dengan UMNO dia dah. Ada pula seorang lagi tu perwakilan. Saya tanya ada di bahagian jawatan ada. Dia kata ketua cawangan lah. Tapi macam mana UMNO? Saya dah ponok-ponok main duit dia kata. Hati tak ada dengan UMNO dia dah. Tak, saya nak katakan bahawa inilah yang menyebabkan ucapan Najib, ucapan Muhyiddin Yassin dan ucapan kepimpinan UMNO yang lain cuba nak memberikan pengharapan baru, cuba nak mengingatkan bahawa ahli-ahli UMNO jangan khianat parti kalau mereka tahu bahawa berlaku sekarang ini silent protest, gerakan senyap di kalangan masyarakat Melayu termasuk ahli-ahli UMNO akan menolak UMNO dalam pilihan raya akan datang. Ini yang berlaku. Sebab itu saya katakan bahawa apa yang digambarkan dalam bawa ni tali leso ni dia. Leso lembu. Depa pun belah lembu. Ni Aisyah belah apa dia belah lembu di kono. Lepas tu saya bimbang tahun depan lagi lembu naik arah. Sebab apa duduk kono kan duduk kanan. Lah tahun ni berapa 20 orang ni. 18 20 dia nak naik 25, 35 awak. Duk kono. Nak turun nak sembelih. Mesti sembelih di rumah sembelih. Kena buat turun dengan lift. Bukan boleh. Lembu dia boleh pergi kono. Lembu sekok lembu nak kata kancil lembu boleh je lah. Buat pergi curi lembu pun nak kata kancil. Yang ni curi lembu pergi boleh kono. Tu dia. Orang suruh beli. Buat lembu, belah lembu, ternak lembu. Produk lembu, produk daging dan sebagainya. Bukan di kondo. Saya nak katakan bahawa isu yang paling besarnya ialah tanpa perjanjian. Tak ada satu perjanjian dibuat. Seolah-olah dia kata apalah. Ambil dulu. Tengok dulu. Untung bayar. Tak untung? Ada yang minum lah. 250 juta. 250 juta. Macam kawan main pinjam duit kita lah kan? Habis lah. Hujan ya. Hujan nak main pemain lah. Jadi saya nak katakan kepada tuan-tuan bahawa ini gambaran yang menunjukkan bagaimana buruknya salah pentadbiran dan pengurusan di dalam negara kita. Oleh sebab itu kita kena selamatkan negara kita. Kalau tidak dibiarkan keadaan yang berterusan macam ini, maka akhirnya akan sejumlah wang yang lebih besar akan menyebabkan negara kita yang akan runtuh dan akan bankrupt akibat daripada UMNO dan Barisan Nasional yang tidak melaksanakan amanah yang diberikan oleh rakyat kepada mereka. Oleh sebab itu bagi saya bahawa PAS, Pakatan Rakyat bukan lagi memberikan harapan, tetapi kita memberikan kenyataan. Kenyataan berasaskan kepada apa yang telah pun kita perlihatkan, kecemerlangan kita, kejayaan kita, kecemerlangan kita di negeri-negeri yang kita perintah, yang tak boleh dibuat oleh zaman UMNO Barisan Nasional pemerintah, tapi mampu dilakukan oleh zaman PAS dan Pakatan Rakyat pemerintah. Ini bukan harapan, ini adalah satu kenyataan. Sebab itu saya mengharapkan kepada tuan-tuan dan para saudara-saudara semua untuk pastikan undi anda semua dalam pilihan raya akan datang ini ialah untuk bersama dengan PAS, bersama dengan Pakatan Rakyat. InsyaAllah kita akan lihat Pahang juga akan turut bersama dengan Kelantan dan Terengganu di Pantai Timur ini untuk memastikan Pakatan Rakyat ditabal untuk menerajui kerajaan negeri Pahang dan bersama melangkah ke Putrajaya untuk mewujudkan dan menabalkan kerajaan rakyat di Putrajaya insya-Allah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh.
Demikianlah ceramah yang telah disampaikan oleh Bahagia Datuk Haji Mahfuz Omar. Mudah-mudahan apa yang telah disampaikan memberi input kepada kita tuan-tuan dan puan-puan. Telah didedahkan berbagai perkara. Kehidupan negara kita hari ini menunjukkan bagaimana kerosakan yang berlaku pada negara kita ni. Kerana persoalan prinsip asas dalam kepimpinan apa dah? Soal amanah. Soal amanah. Bila amanah ini tidak ada lagi dalam kepimpinan, maka inilah yang merosakkan urusan negara kita. Urusan pentadbirannya, urusan politik, urusan ekonomi, rosak habis. Tak tentu bayangkan bila ada di kalangan pemimpin-pemimpin UMNO ni yang semuanya panggung. Apa hanya satu kata? Okey. Yes, no, alright. Tak, saya tunjuk contoh pada tuan-tuan. Ini baru duduk bahas dalam belanjawan negara. Pemimpin-pemimpin ahli-ahli parlimen UMNO ni pertahan ni soal jangan berganjak keputusan kerajaan untuk memasukkan PPSMI, pembelajaran sains dan matematik dalam bahasa Inggeris ini nak dimasukkan keputusan kerajaan. Jangan berganjak ahli-ahli parlimen UMNO ni. Sebab dia kata ada satu kumpulan kecil di negara kita ni yang tuntut supaya PPSMI ini diteruskan. Mengaji, belajar sains dan matematik dalam bahasa Inggeris itu mesti turun. Ada sekumpulan kecil dalam masyarakat kita, dalam negara kita ni minta kerajaan teruskan. Kerajaan kata kami nak stop tahun 2016. Nak stop habis. Jadi oleh Parlimen PN ni UMNO maksudnya okey, pertahan keputusan kerajaan. Saya bangun gila saya kata saya pun setuju untuk kita pertahan. Malah keputusan untuk mansuh ni setuju. Tapi saya nak kata, ni semua ahli Parlimen UMNO ni semua kepala sengit, otak sengit semua. Kau masuk hadis tu. Segading ni tu. Sengit saya. Yang dulu waktu mula-mula nak lancar dulu ni, pai ni awal-awal lagi kencang. Kita bersama dengan kumpulan pencinta bahasa budaya dalam negara kita, pakar-pakar bahasa. Kita kata, kita tak bantah nak ajar penguasaan, nak bagi orang Melayu, anak Melayu banyak dalam bahasa Inggeris. Sebab asas tu Dr. Mahathir kata, pasal apa nak ajar matematik dan sains bahasa Inggeris? Sebab kelemahan kepada anak-anak Melayu ni untuk menguasai bahasa Inggeris. Bila dia keluar universiti, dia nak masuk pasaran kerja, khususnya pergi kepada sektor swasta, interview temu dua dalam bahasa Inggeris, dia fail. Dia tak boleh cakap orang putih. Dia tahu yes no alright dia. Jadi fail. Jadi dia kata, kita nak bagi anak-anak Melayu kita ni boleh pandai cakap orang putih. Jadi kita ajak matematik dan sains dalam bahasa Inggeris. Saya pada waktu itu saya jadi ahli parlimen tahun 1999. Saya kata bahawa saya tidak bantah untuk memastikan supaya anak Melayu kita boleh menguasai bahasa Inggeris, boleh speaking, boleh bercakap. Tapi bukanlah dengan cara kita ajak matematik dan sains dalam bahasa Inggeris. Saya kata nak ajak matematik dan sains dalam bahasa Inggeris. Akhirnya saya kata akan menyebabkan bahawa matematik kita tak ketahuan, sains kita tak kelului, bahasa Inggeris kita pun tak ke mana. Bahasa Inggeris kita pun tak ke mana. Sebab apa? Sebab kita mengambil pendekatan yang salah, Saya kata, sepatutnya kalau isu dia ialah penguasaan bahasa, pertuturan, percakapan. Okey, saya kata, kita perbaiki subjek bahasa Inggeris. Subjek bahasa Inggeris selama ini, saya kata, yang sebelum ini dilaksanakan dalam pengajaran di sekolah, di peringkat sekolah ialah reading and writing. Tulis dan baca. Bukan bercakap. Saya kata bukan bercakap. Dia hanya writing and reading. Ini dari kelas sekolah rendah zaman dulu. Tulis baca, tulis baca. Yang tu saya bahasa Inggeris, subjek bahasa Inggeris. Yang penting sekarang saya katakan bahawa pada waktu itu saya kata masalah apa? Masalah pertuturan, speaking. Okey, kita tambah satu lagi, writing, reading and speaking. Betul. Saya kata tak salah kalau kita nak wujudkan satu hari di sekolah itu hari bercakap orang putih. Apa masalah? No problem saya kata. Satu hari umpamanya katalah hari apa? Hari Isnin, hari Selasa, hari Rabu. Satu hari itu semua cikgu, anak murid semua kena cakap orang putih. Kantin pun kena cakap orang putih. Okey, no problem. Ini saya katakan bahawa
untuk kita nak menggalakkan mereka ada pertuturan kebolehan bertutur dalam bahasa Inggeris, tetapi bukan mengajar matematik dan sains dalam bahasa Inggeris, kerana akhirnya akan menyebabkan anak Melayu kita ni merosot dalam 3 bidang, iaitu sains, matematik dan juga bahasa Inggeris. Cikgu kita pun tak pakar ke mana dalam bahasa Inggeris. Dah, ini dia. Tetapi akhirnya tuan-tuan, selepas dah kita belanja 5 bilion ni kita belanja PPSMI ni 5 bilion dah duit kita belanja, beli laptop, beli itu, beli ini dan sebagainya, 5 bilion habis dah, 5 bilion dah hancur habis. Baru dia kata, oh tak boleh, kita kena balik pada asal. Ahli parlimen BMO, oh kita setuju balik pada asal. Yang dulu ni, oh kita setuju. Kenapa? Dulu ni masa Dr. Mahathir Abad nak mengangkat martabat bangsa. Kita nak angkat martabat bangsa, lipas ni apa? Kolot, lepas kolot. Lepas kolot, tak mau bagi anak Melayu pandai cakap orang putih. Lepas kolot. Hari ni pula dia kata ada, kita balik kepada hak kolot dulu ni. Saya kata, sebab tu saya kata dalam parlimen, inilah dia saya kata Tuan Yang Pertua, ahli-ahli parlimen otak sengit. Dah habis 5 bilion, baru kita nak balik kepada asal. Saya kata kalau dengar apa yang disebut oleh pembangkang dulu tahun 1999, 2000 dulu ni, kita tak hilang 5 bilion. 5 bilion tu kita boleh guna untuk apa? Untuk tingkatkan lagi penguasaan bahasa Inggeris. Hari ni apa lagi? Dah hancur 5 bilion dah, ajar dah. Anak pemimpin yang supply apa nama? Monitor, supply semua dia punya equipment dan sebagainya dalam pembelajaran PSMI ni, semua dah kaya dah pihak UMNO. Tak balik berasal. Saya kata bahawa bagaimana ahli-ahli parlimen, pemimpin UMNO yang hanya faham yang tak bersedia untuk nak kata no kepada pemimpin. Saya kata bahawa zaman pemimpin serba tahu sudah berlalu. Zaman pemimpin seorang dia serba tahu semua dah berlalu. Kita kena bertukar pendapat dan pandangan, tegur-menegur. Kalau pemimpin bagi cadangan, kita mesti bagi satu cadangan yang mungkin berbeza. Kita mesti ada keberanian. Kalau kita menganggap idea yang dibawa oleh pemimpin itu, satu-satu pemimpin itu tak betul, tidak relevan dalam konteks semasa, maka kita mesti bawa satu cadangan yang mungkin akan disifat sebagai pencanggahan dengan ketua kita mesti berani. Kenapa? Ini soal negara. Ini soal negara, soal masa depan negara kita, soal masa depan bangsa, soal keuangan negara kita. Habis 5 bilion. Hidup. Lah barulah. Tu dia kata bahawa lembab bengak. Sebab itu inilah dia masalah yang sedang kita hadapi dalam masyarakat kita. Ini masalah yang sedang kita hadapi. Sebab contoh yang kedua saya tunjuk bahawa kes perbicaraan PKFZ, perbicaraan kes dakwaan tuduhan terhadap Tun Lim Leong Si, bekas Presiden MCA, bekas Menteri Pengangkutan zaman Mahathir lagi dulu. Kes PKFZ lah, dia adalah yang mula. Apa dia kira? Dia dituduh apa dia? Tipu kabinet. Lepas dia pencet, lepas Tun Dr. Mahathir pencet, lepas Pak Lah dah pencet, Tun Leong pencet, Pak Lah pencet, Mahathir pencet, baru tuduh dia ni tipu kabinet. Baik, dia dituduh tipu kabinet kerana berikan maklumat yang palsu. Mudah, tak faham. Maklumat yang salah, maklumat palsu. Siapa dia waktu dia tipu tu, siapa dia pengurusi kabinet? Perdana Menteri yang terhebat dalam Malaysia, Tun Dr. Mahathir. Saya akui, daripada sejarah Perdana Menteri sampai hari ini, di kalangan Perdana Menteri Malaysia ni, Tun Mahathir saya akui dia yang
Yang terhebat lah, banding dengan hak yang kesemua 6-6 Perdana Menteri ni, 6-6 sampai ke Najib ni. Nak banding dia pun 6 ni. Bukan nak banding dengan hak yang akan datang dah, nak banding dengan hak 6 ni, hak 6 ni. Saya tabik dah, saya kata Tun Mahathir hebat. Hebat. Ini kita kena akui ikhlas. Saya kata saya ikhlas. Bukan pasal dia orang Kedah dah. Ikhlas, kita ikhlas. Memang saya kata dia antara yang terhebat. Memang hebat. Tapi hebat-hebat dia pun kena tipu. Hebat kena tipu dengan apik tu. Apik tu apik. Kira orang Kedah kata ni Cina dia apik lah kan. Tu dia logik dia apik lah. Kena tipu, pandai-pandai dia, hebat dia kena tipu. Dia pengurusi kabinet, pengurusi jemaah menteri. Macam-mana boleh kena tipu? Itu nak dengan hebat. Siapa dia di mana Perdana Menteri waktu itu? Tun Abdullah Badawi. Tak apalah Tun Abdullah Badawi ni kena tipu dia lena. Kena tipu dalam lena, tak apa dia kena tipu dalam jelek. Kena tipu dalam lena, tak apa nak buat macam mana dia lena. Dia macam semayang. Kau terlena lah buat macam mana? Dia nak kata, mungkin khabar lah. Dia terlena lah buat, dia tak jaga. Terlena, terlepas waktu. Hak ni kena tipu dalam jaga. Ada lagi beberapa orang termasuk kawan baik saya, Datuk Nazri. Jadi Datuk Nazri ni dipanggil jadi saksi dalam mahkamah, saksi kedua terakhir. Akhirnya pendakwa tanya, lawyer tanya dan sebagainya. Tanya, dia cerita betul. Dia kata sebenarnya dia kata majoriti menteri-menteri ni, jemaah menteri ni tak setuju untuk projek ni. Tak setuju dengan cadangan proposal yang dibawa oleh Tuan Daniel Singh ni. Dia kata tak setuju sebab ada risiko dia. Ada risiko begitu-begitu sebagainya. Jadi orang tanya mana lagi? Habis masa setuju, kami akhirnya terpaksa buat keputusan untuk setuju juga atas perkara yang kami tak setuju kerana takut satu benda besar berlaku. Dah cuba tuan bayangkan bahawa duit dah hancur dah ni. Duit dah hancur dah. Kalau tak silap saya berapa belas bilion PKFZ ni, dekat 12 bilion. Dekat 12 bilion PKFZ dia hancur dah, habis dah. Hari ni barulah datang kata Tun yang tipu. Barulah Nazri kata kami semua tak setuju, tapi akhirnya kami terpaksa setuju kepada perkara yang kami tak setuju kerana kami takut ada benda besar yang boleh berlaku. Saya minta penjelasan supaya kerajaan jelas apa dia, Nazri jelas apa dia dimasukkan bahawa kalau mereka tak setuju juga ada benda besar yang boleh berlaku. Patut dia kena jelas. Tak, saya nak tunjuk contoh pada tuan-tuan. Dan dia pun tahu benda tu tak betul, hamba pergi setuju apa. Lepas tu apa kata? Dia tipu kami. Cuba tuan-tuan bayang apa? Dan dia pun tahu kata benda tu tak betul. Dan dia pun tak setuju. Patutnya daripada awal dia kena bantah. Walaupun Tun Dr. Mahathir setuju soal dia, bantah jemaah menteri kena reject, kena tolak. Kerana mereka ada pendirian demi kerana rakyat, demi kerana negara, duit rakyat, duit negara, dia pun kena tolak. Tapi dia pun setuju. Tak. Bila dah dia pun tahu benda tu tak betul. Saya nak ulang dia. Dia pun tahu benda tu tak betul. Hari ini dia pun kata, dah, hang tipu kami. Lagu mana ni? Dah, hang tahu dah kata tak betul. Habis setuju apa? Lepas hang setuju, lepas tu kata, dah, hang tipu kami. Ini saya kata bahawa ini sudah mengarut kita. Inilah dia menyebabkan bahawa negara kita ini tidak boleh berada pada landasan yang betul. Kerana apa? Kerana persoalan amanah yang diberikan kepada pemimpin. Pemimpin ini tidak dipikul sebaiknya oleh pemimpin-pemimpin seperti ini. Kerana apa? Kerana masing-masing ada kepentingan. Sebab itu tuan-tuan, bagi saya bahawa ini menunjukkan kepada kita bagaimana masa depan negara kita ini berada dalam keadaan yang sangat membimbangkan. Apatah lagi dengan kejadian terbaru saya rekan. Bila
kes lembu feedlot ni. Lembu feedlot ni. Ini duit bukan kecil. 256 juta. 250 juta dalam bentuk pinjaman, 6 juta dalam bentuk grant. Dibagi, tak dibagi. Satu dah dibagi kepada syarikat milik ketua wanita UMNO. Tak, saya pun heran ni, Syarikat ni. Sampai dia marah, dia kata, dalam perkebunan aku wanita UMNO boleh. Marah, dia kata, saya sedia sinsin lengan selakkan. Borat dah dia. Tak cincin lengan dia tak apa lagi boleh tahan tak lah. Habis tengok ubat boleh ha. Hai ni selak ke dia berat dah kat ijat oi. Kan nak lari je tu. Nak tunggu pun. Nak lawan Pakatan Rakyat ni. Dia sedia cincin lengan dan selakkan. Tapi bila depan tu abang tak wani pula. Itu hari, mari hari lah. Tengah hari nak berhenti lihat. Speaker pun tutup sekuen satu tu. Saya pun bangun. Sambil-sambil duduk jalan keluar tu, saya tekan speaker tu. Saya kata ni, Tenggara dengan Perlis Sulung. Perempuan duduk orang UMNO ni pemain kita. Halimah dengan ni. Apa jangan ikut ketua abang tu. Selakkan berkata cukup. Apa jangan ikut ketua abang, selakkan berkata cukup. Dia selak kat parlimen tu, lari yang dipertua lagi. Kalau selak kat aku, boleh cari putang syukur. Kawan habis punca dah. Nak lawan, nak selakkan dia nak lawan ni. Punca habis. Dah dia kata apa? Dah dia kata projek tu, syarikat tu tak nak kena-mengena dengan dia. Mana pula jadi tak ada kena tak nak kena-mengena dengan dia. Syarikat tu, projek tu tak nak kena-mengena. Saya pun tak tahu. Syarikat tu CEO tu laki dia. Takkan dia nak kata dia tak nak kena-mengena dengan laki dia? Tak tahu lah kalau dia kata tu bukan laki saya. Tu bukan laki saya dia kata. Tak tahu lah. Tak boleh dia kata tak nak kena-mengena dengan dia. Syarikat dia tak nak kena-mengena dengan dia. Pelik pula. CEO tu laki dia. Ali mengapa anak dia, takkan dia nak kata anak dia tu tak nak kena-mengena dengan dia. Habis kau nak apa? Kontrak najis. Bukan terlihat najis. Lepas tu main pula ada ketua wanita Tanjung Karang, Datuk Habibah. Pegawai khas kepada Menteri Pertanian nak pertahan ketua dia ni. Orang tuduh ketua saya ni, Datuk Syaridat, pakai baju dalam sampai 26,000. Kalau besar tu dia kata 26,000 tentu hak saya mahal lagi. Saya besar daripada tu dah. Dia kata lelang tu yang mahal. Dua kereta batik dalam perkebunan tu UMNO mampu kan. Dia habak kata hanya besar lagi. Tak memang besar semua. Kalau lembu tu orang panggil apa? Pinang susu lah. Itu tak apalah boleh goreng kau buat kurma ni bukan boleh buat apa. Dah suruh saya. Dia tu pegawai kepala Noh Rumah. Dah memang dia ragam suam semua. Datuk Habibah nama dia. Saya duduk sembang lah dengan wanita UMNO ada. Masuklah Tenggara, Halimah dengan apa nama Perlis Sulung, Noaini tu. Saya tahu nak betul ke apa ni kata. Allah dia kata abang oi malu kami dia lah. Saya tanya dia, awak besar semua ke Halimah oi? Dia kata tak nak besar mana kata. Habis aku pun tengok tinggi sangat. Lah orang perempuan bang oi dia pakai apa? Korset apa saya tak tahu. Saya tak tahu bini aku tak nak pakai tu semua. Mana peramping. Dia teruk. Dah, ini balik kepada syarikat. Dia kata tak nak kena-mengena. Mana boleh tak nak kena-mengena? Syarikat tu milik keluarga hang, laki hang CEO, anak beranak hang, ahli lembaga pengarah. Takkan nak kata syarikat tu tak nak kena-mengena dengan hang? Apa? Seolah-olah bagi saya nak kata tu bukan laki dia, tu bukan anak dia. Dia boleh nafikan
itu bukan laki dia bukan anak dia. Tapi oleh kerana polis penyelamat, dia ada penyelamat UMNO, penyelamat Perhimpunan Agung UMNO, amanlah, tak ada siapa lah sebut dalam Perhimpunan Agung UMNO. Tak, cuba tuan bayangkan 250 juta pinjaman kepada syarikat dia ni. Saya bersetuju projek ni saya bersetuju. Saya bersetuju dari segi prinsipnya saya bersetuju. Projek untuk tujuan nak pastikan bekalan daging sampai ke peringkat tahap sara diri kita ni cukup. Kita nak ketingkatkan lagi tahap keperluan daging dalam negara kita. Okey, bagus. Saya kata tadi benar-benar bagus, buat bagus. Tapi isu dia awak tak ada orang lain kau boleh buat. Takkan syarikat milik menteri yang tak ada pengalaman laki dia bukan ada pengalaman apa. Betul laki dia pernah jadi dekan di Universiti Pertanian dulu, tapi bukan dalam bidang pertanian ataupun peternakan. Lepas dia berhenti daripada UPM, dia bekerja dengan Taman Teknologi. Dia bukan dalam bidang pertanian dan juga peternakan. Dia tak ada pengalaman, ada orang lebih berpengalaman. Sebab itu saya katakan bahawa itu satu. Yang keduanya ialah macam mana kementerian kerajaan boleh bagi pinjaman ni. Tak ada perjanjian 250 juta tu. Tak ada perjanjian ni. Ini diakui oleh siapa? Oleh Jawatankuasa Kira-kira Keuangan Negara, PAC. Audit mula bocor benda ni, audit mula dedah benda ni, kemudian PAC siasat. Lepas tu saya kata bahawa macam mana polis boleh pergi siasat tak jumpa apa-apa dalam kes pecah amanah. Tiba-tiba PAC boleh siasat kata ada unsur apa? Tak ada perjanjian. Polis dia siasat dalam satu bab pecah amanah. Memanglah mereka ni, mungkin mereka ni tak dilihat pecah amanah. Syarikat lelaki dia tak pecah amanah sebab apa? Duit tu pinjaman dibawa oleh syarikat mereka, mereka guna untuk atas nama syarikat mereka. Memang tak pecah amanah. Tapi isu dia mesti dilihat daripada awal. Duit tersebut untuk projek masa depan negara. Bukan beli kondo, bukan beli Mercedes, bukan pergi melancong luar negeri, bukan beli tanah di Putrajaya. Ini beli kondo 13 juta. 2 buah bukan sebuah, 13 juta 2 buah. Orang semua belah lembu. Lembu bukan duduk di kondo, buat kandang pergi kat dia. Kandang pun tak ada. Hai Syafaral pun belah lembu pun di kandang. Hai Syafaral, gamak koboi tu. Bak Manolito Montoya. Ingat tu Manolito.